Bab meringkaskan khutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ammar bin Yasir, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintah kami supaya meringkaskan khutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah As-Suwai, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memanjangkan nasihatnya pada hari Jumaat. Nasihatnya cuma beberapa ucapan yang ringkas. Babud dunu minal imam indal mau'izah. Ini bab menghampiri imam pada ketika dia memberi nasihat, yakni khutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub bahawa Nabi SAW bersabda, hadirlah untuk mendengar peringatan, wadnu minal imam, dan hampirilah imam, kerana seseorang itu terus menerus berada jauh sehinggalah dia dikemudiankan masuk ke dalam syurga walaupun ia memasukinya. Babul imam yaqta'ul khutbah lil amri yahduth. Bab imam memutuskan ataupun memotong khutbahnya kerana sesuatu perkara yang berlaku. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Buraidah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berucap di hadapan kami, lalu datang Hasan dan Husain dengan memakai baju merah, dengan kedua-duanya memakai baju merah, sambil dia tu rebah dan bangun, sambil dia jatuh dan bangun. Fanazala, pada ketika itu Nabi SAW turun lalu mengambil mereka berdua dan naik semula membawa keduanya ke atas mimbar. Kemudian Nabi SAW berkata, sadaqallah, benarlah Allah, yakni dalam firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu adalah ujian. Merupakan ujian. Ra'aitu hadain, aku nampak dua budak ini, dua cucuku ini, falam asbir, aku tidak sabar. Kemudian Nabi SAW memulakan pula khutbahnya. Babul ihtiba wal imam yakhutub. Ini bab duduk duduk ihtiba, duduk dengan ihtiba ataupun memangku lutut. Duduk dengan memangku, mendakap lutut pada ketika imam sedang berkhutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sahal bin Mu'adz daripada ayahnya bahawa Rasulullah SAW melarang daripada duduk mendakap lutut ataupun memaut lutut pada hari Jumaat pada ketika imam sedang memberi khutbah ataupun berkhutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ya'la bin Shaddad bin Aus, beliau berkata, aku pernah syahidtu Muawiyah Baitul Maqdis, aku pergi ke Baitul Maqdis bersama Muawiyah, maka dia menjadi imam Jumaat kepada kami. Aku lihat pada ketika itu kebanyakan sahabat, kebanyakan orang yang ada di dalam masjid itu ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat mereka berihtiba, yakni berada dalam keadaan duduk dengan memaut ataupun memangku lututnya. Wal imamu yakhutub, pada ketika itu imam sedang berkhutbah. Abu Dawud berkata, Ibnu Umar selalu duduk ihtiba.
pada ketika imam sedang berkhutbah. Begitu juga Anas bin Malik, Shuraih, Sa'sa'ah bin Suhan, Sa'id bin Musayyab, Ibrahim An-Nakhai, Makhul, Ismail bin Muhammad bin Sa'ad, Nu'aim bin Salamah. Qala, masing-masing mereka mengatakan la ba'sa bihi, tidak mengapa duduk begitu. Abu Dawud berkata, saya tidak mendapat tahu ada sesiapa yang menegah daripada duduk seperti itu kecuali Ubadah bin Nusay. Ini bab bercakap pada ketika imam sedang berkhutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berkata diam pada ketika imam sedang berkhutbah, berarti engkau telah lagha, berarti engkau telah leka, ataupun tidak mendapat kelebihan Jumaat itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ada 3 macam orang menghadiri Jumaat. Yang pertama ialah orang yang menghadirinya dalam keadaan dia leka, itulah bahagian yang diperolehinya. Yang kedua ialah orang yang menghadiri Jumaat dalam keadaan berdoa. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jika Allah menghendaki memberikan kepadanya, diberi kepadanya. Dan jika Allah tidak mahu, tidak hendak memberikan kepadanya, nescaya Allah tidak memberikan kepadanya. Yang ketiga ialah orang yang menghadiri Jumaat dengan duduk diam, dengan memberikan perhatian kepada khutbah imam dan diam. Dia juga tidak melangkah tengkuk orang Islam, dan tidak menyakiti ataupun mengganggu sesiapa pun. Maka ia, yakni Jumaat itu, menjadi kafarah kepada dosa-dosanya hingga kepada Jumaat berikutnya dengan tambahan 3 hari lagi. Wadzalika, ini kerana Allah Azza wa Jalla berfirman, sesiapa yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapat 10 kali gandanya. Bab isti'zan al-muhdits lil imam ataupun al-imam. Ini bab orang yang berhadas meminta izin dengan imam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu berhadas di dalam sembahyangnya, maka hendaklah dia memegang hidungnya kemudian keluar. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, Hammad bin Salamah meriwayatkannya, begitu juga Abu Usamah meriwayatkannya daripada Hisham, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW, apabila dia masuk pada ketika imam sedang berkhutbah, mereka berdua tidak ada menyebut Aisyah, tidak ada menyebut Aisyah. Bab iqsar al-khutab. Ini bab memendekkan ataupun meringkaskan khutbah. Dalam bab ini Imam Abu Dawud menceritakan cara Nabi SAW berkhutbah. Bukan khutbah hari Jumaat saja, tetapi umumnya maksud di sini khutbah hari Jumaat. Adapun khutbah lain tu tidak mesti ringkas begini. Adapun khutbah Jumaat boleh dikatakan semuanya lah ringkas. Ini kerana pada hari Jumaat tu orang pergi kan ramai, orang pergi ramai.
lebih daripada jemaah biasa, lebih daripada mana jemaah semaya 5 waktu hak biasa tu. Hari Jumaat dia lebih ramai lagi. Maka dalam keadaan ramai gitu, lagilah ada banyak kemungkinan mereka mempunyai masalah, mempunyai masalah. Sebab dalam hadis hak tentang sembahyang pun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabdakan, iaitu idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Kalau seseorang tu jadi tu imam kepada orang, dia kena ringkaskan. Fa inna fihim as-saqim wad-dha'if wal-kabir, dalam riwayat yang lain wadzal hajah. Kerana di antara mereka ada hak sakit, ada hak lemah, ada hak tua. Lemah tu maksudnya uzur, ada hak tua, dan ada orang yang mempunyai hajatnya. Ada hajat dia, ada keperluan yang lain. Idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tetapi kalau seseorang itu sembahyang seorang, dia bolehlah panjang sebanyak mana yang dia nak, selama mana yang dia nak, boleh. Jadi berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim ini, Nabi SAW dalam hubungan dengan orang ramai ni dia jaga. Seperti mana dalam sembahyang, dalam khutbah pun begitu juga. Dia jaga. Supaya apa? Supaya tidak jadi mengganggu, menyakiti. Ini maknanya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia walaupun agama tu perlu, ilmu tu perlu, pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita ni ialah agama lah, dunia akhirat. Faedahnya dunia akhirat, tetapi dia jaga benda-benda tadi. Dia jaga benda-benda tadi. Tidak kata gomoh habis ring, berjajan, tidak lagu tu. Tidak lagu tu. Inilah maksudnya hak sunnahnya dalam khutbah ni, iaitu yang ringkas. Riwayat yang pertama daripada Ammar bin Yasir, dia kata Rasulullah suruh kami, memerintahkan kami supaya meringkaskan ucapan. Jadi ringkas tu sama ada padak benar, boleh jadi orang ramai ni kadang-kadang dia tak berapa jejak, boleh jadi juga kan. Daripada situlah ulama kembangkan sikit maksud dia tu, apa makna ringkas. Kalau ringkas semata-mata tak ada nak pegang bukti, tak jejak sebab dalam telajak, sebab orang ni tidak serupa. Orang tidak serupa. Boleh jadi setengah-setengah orang tu perlu lebih detail lagi, lebih jelas, lebih terperinci. Maka kalau kita perjelaskan sikit, panjang sikit pun tak apa. Tetapi hak lebih baiknya, kalau nak panjang sikit pun biar ringkas juga keadaannya. Misalnya kita ambil satu topik, satu tajuk berkenaan dengan apa? Taat kepada dua ibu bapa, derhaka kepada dua ibu bapa. Ambil sah. Sah tu pun panjang dah tu. Baru boleh pegang butir, kita kata boleh pegang sesuatu buat balik lah. Tapi kalau ringkas sangat, mungkin kepada hak cerdik tu dia boleh faham. Tapi kepada orang ramai ni, terutama hak kemudian yang tidak mengaji, yang tidak tahu apa dia ajaran Nabi SAW, mungkin pada ketika itulah peluang untuk nak cerita. Walau bagaimanapun, tetaplah hadis ini menjadi panduan. Jangan sampai jadi panjang berjela-jela. Jangan sampai gitu. Kalau ambil satu tajuk, dan itu pun kalau boleh ringkas, biar padat, itu sebaik-baiknya. Itu sebaik-baiknya. Kemudian riwayat yang kedua, iaitu sahabat ni kata Rasulullah SAW biasa dia tidak memanjangkan nasihat dia pada hari Jumaat. Nasihat tu maksudnya khutbah tu lah. Sebab dalam khutbah tu dia mengandungi nasihat, mau'izah. Dia tidak panjang. Ucapan dia dalam khutbah hari Jumaat tu hanya ringkas saja. Hanya ringkas saja. Jadi hak ringkas tu setara mana? Hak tu berbeza-beza pula pendapat. Berbeza-beza pula pendapat ulama. Ini kata setara ni, ini kata setara ni. Walau bagaimanapun kalau kita perhati kepada umum hadis, kita dapati khutbah dia tu lebih ringkas daripada bacaan dalam sembahyang dia. Itu jelas. Itu boleh simpul lah lagu tu hak dia buatnya.
Khutbah dia tu lebih ringkas daripada bacaan dalam semaya. Bacaan dalam semaya lebih panjang, lebih lama lagi daripada khutbah dia. Gitulah. Walau bagaimanapun ini bukanlah satu mesti terikat lagu ni, tidak. Tetapi kalau kita boleh buat dalam keadaan mana orang pun faham dan sampai maksud, kalau boleh buat lagu ni, inilah yang sebaik-baiknya. Inilah yang sebaik-baik. Dan riwayat-riwayat ini tidak bercanggah pula dengan riwayat Muslim yang menyebutkan begini. Dalam kitab kita ni ada boleh tengok pada muka surat 109 bawah sekali, nombor 2. Dia kata Nabi SAW pernah bersembahyang subuh satu kali tu. Dia pun berucap, sampai ke Zuhur. Lepas tu dia turun sembahyang Zuhur. Lepas tu dia berucap pula sampai ke Asar. Lepas tu turun sampai ke Maghrib pula. Berucap. Maknanya sehari, sepanjang hari berucap. Ada lagu tu. Itu dalam riwayat Muslim. Ini tidak bercanggah. Dalam kita belajar ni tidak bercanggah dengan riwayat Muslim itu, kerana dalam Muslim tu jarang-jarang, bukan semua. Hak skalanya, hak semua dalam hadis ni lah kita nak baca ni, ringkas. Dan itu bukan khutbah berkenaan dengan Jumaat. Hari Jumaat ada khutbah lain. Khutbah tu maknanya ucapan lah, ceramah, syarahan. Kita kata dalam bahasa Arab khutbah, kalau kita ni kita faham khutbah tu hari Jumaat tu lah, atas mimbar tu. Dalam bahasa Arab dan khutbah tu tidak semestinya atas mimbar pada hari Jumaat tu. Segala ucapan itu khutbah lah. Khutbah nikah jadi ucapan, atau ucapan sebelum nikah tu khutbah juga orang panggil, dan lain-lain lah khutbah. Jadi khutbah Nabi SAW tu banyak, banyak keadaannya. Ada kalanya sampai sehari lagu ni, ada kalanya tidak ringkas, panjang juga tapi tidaklah sampai sehari. Tidaklah sampai sehari, maknanya panjang. Ini mengikut keadaan. Tapi oleh kerana tadi dia nak ajarkan kepada kita, dalam orang ramai ni, kali belakang ni, depan ni, makmum ni ramai, mesti dalam ramai-ramai tu ada macam-macam masalah dia. Jadi kita kena jaga itulah. Babud dunu minal imam indal mau'izah. Ini bab duduk dekat dengan imam pada ketika khutbah tu. Maknanya waktu molek lah kalau duduk dekat. Sebab kalau duduk dekat tu kira-kiranya dengar molek lah. Terutamanya zaman dulu kan tak ada pembesar suara, tak ada. Jadi kalau duduk dekat tu lebih dengar. Dan ini pun mengikut setengah ulama termasuk dalam syarat juga. Dia kena dengar khutbah imam tu. Mana kena dengar 40 orang kalau mazhab Syafi'i kena dengar boleh. Kalau tak dengar tak boleh. Kalau tak dengar tak boleh. Mana ini termasuk dalam syarat. Hak tidak kata lagu tu pun tetap mereka mengatakan duduk dekat dengan imam dengan maksud dengar boleh hak dia ucapkan itu, hak dia bagi itu lebih baik kepada mana pun. Tapi mungkin dalam keadaan kita sekarang ni, masjid terlajak besar, masjid besar kan, kadang-kadang dia pasal pembesar suara tu tak kena cara lah. Dari segi tekniknya tak kena. Boleh jadi duduk depan tu kurang dengar, gepo tak tahu gapo. Tapi duduk di tempat-tempat tertentu lebih dengar. Lebih dengar. Hak mana hak lebih baik? Dalam keadaan tu duduk dekat depan dia benar ke? Depan lah maknanya, kalau dekat benar tu dia dengar, kita kata. Kalau jauh sikit. Tapi dalam keadaan tu tidak beberapa sah, kita kata di hadapan dia, mungkin tidak dengar molek. Tapi kalau duduk di tempat yang agak jauh sikit tapi dekat pembesar suara tu boleh jadi dengar. Hak mana lebih molek? Hak mana lebih molek? Hak lebih moleknya dia ada dua keadaan. Satunya, kalau dalam keadaan kita ambil kira nak dengar semata-mata, boleh jadi berselerok, jadi kosong depan, itu tidak molek. Itu tak molek. Mana kena jaga saf tu biar penuh molek. Hak tu lebih molek.
Lepas pada tu setelah sah ni penuh dah, kita tu dapat peluang, kita boleh duduk dekat pembesar suara teras itu, tak apalah. Tapi kalau kerana nak dapat waktu dah sampai sah ni, makna nampak tidak teratur, itu tidak lebih baik. Dalam keadaan sah ni penuh dah duduk tempat gitu, memang lebih baik. Memang lebih baik. Mana tidak mutlak lah, tidak kata duduk dengar molek dekat pembesar suara tu waktu lebih ke mana-mana pun, tidak. Bahkan bergantung kepada keadaan lah, bergantung kepada keadaan. Lepas tu kita tengok hadis ni. Hadis ini Mu'adz bin Hisham, Imam Abu Dawud yang ambil daripada Ali bin Abdullah Al-Madini. Ini orang besar. Supaya dia ni jadi tok guru kepada Imam Abu Dawud, dia ni juga jadi tok guru kepada Imam Bukhari. Mana Imam Abu Dawud ni seguru dengan Imam Bukhari. Dia tak ambil daripada Bukhari, tapi dia seguru dengan Imam Bukhari. Yang ni Ali bin Abdullah ni tok guru pada Imam Abu Dawud. Hadis ni Imam Abu Dawud ambil daripada dia. Imam Bukhari pun banyak juga ambil daripada dia, orang besar. Ali bin Abdullah bin Ja'far Al-Basri Al-Madini, thiqah, sabtun, imam. Ni mana tiga apa nama ni, lafaz ta'dil yang diberikan kepada dia ni. Thiqah, tu pun kuat dah. Sabtun, teguh, seorang kemah. Imam, iman pula dia. A'lamu ahli asrihi bil hadis wa ilalihi, orang yang paling alim di zamannya tentang hadis dan tentang ilal hadis. Ilal hadis ni mana kecacatan yang terdapat pada hadis itu. Mungkin zahirnya nampak sahih dah, orang ramai kata sahih dah, dia kata tak sahih lagi. Apa? Ada benda. Dia kata itu ilal hadis orang panggil. Bukhari berkata, mastasghartu nafsi illa indahu, aku tidak merasa aku kecil. Kecil dari segi ilmu lah, kecuali depan dia. Secara tu depan orang lain Imam Bukhari rasa lebih kurang je. Tidak untuk bangga diri, tidak besar ke diri, tapi maksud dia merasa orang lain tak ada belah mana. Kalau orang pandai dia tahu orang ni setara mana, orang ni setara mana. Tapi dia kata kalau Ali ibn al-Madini, aku rasa aku kecil depan dia. Maknanya kalau Imam Bukhari kata lagu tu, orang tu tentu orang hebat. Hebat. Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah berkata tentang dia, aku belajar daripada dia. Sufyan bin Uyainah ni tok guru dia, tok guru kepada Ali ibn al-Madini. Tok guru dia kata, aku belajar daripada dia lebih banyak daripada dia belajar daripada aku. Di mana seorang tok guru kata tentang anak murid dia lagu tu, maknanya pengiktirafan yang sangat tinggi tu. Mana hak aku belajar daripada dia lebih banyak lagi daripada hak dia belajar daripada aku. Apa makna? Hak lagu ni kata tok guru Syah Waliullah seorang, dia kata gitu. Syah Waliullah, dia kata dia ni walaupun anak murid aku, tapi aku lebih banyak belajar daripada dia belajar dengan aku. Dari segi mana? Dari segi hadis dia ambil daripada tok guru lah, orang lebih tua. Tapi dari segi faham hadis tu lebih dia. Tok guru dia pun tanya dia, pendapat dia tu pun tok guru dia pakai. Lagu tu. Pasal apa lagu ni jadi gini? Dia ngaji tu dia alim dah, bukan dia ngaji tu baru tak 31 baru nak ngaji hadis dah. Dia ngaji tu dia hebat dah. Cuma dari satu sudut mungkin dia nak ambil sanad yang lebih tinggi lagi, jumpalah dengan orang lebih tua. Tapi dari segi ilmu dia banyak dah. Sebab dia jadi gitu tu. Imam Nasai berkata, Allah telah melahirkan, menjadikan dia ni untuk hadis. Allah telah melahirkan dia ni lil hadis, untuk hadis. Ya, ada juga orang yang Tuhan, kalau kita perhati sejarah hidup dia, kita nampak ni Tuhan buat dia ni untuk ni.
nampak perangai dia tu. Dia kata untuk hadis. Tak apalah. Dia ambil daripada Mu'adz bin Hisham. Mu'adz bin Hisham Ad-Dastawai Al-Basri. Qala Mu'adz berkata, aku dapati di dalam kitab ayahku. Ayahku tu siapa dia? Hisham Ad-Dastawai. Dengan tulisan tangan dia hadis ni, hak dia nak cerita. Tapi aku tak dengar hadis ni daripada dia. Mu'adz tu kata, aku tak dengar. Apa dia tulis? Hak ayah dia tulis dalam kitab. Qala Qatadah berkata, dia ambilnya daripada Yahya bin Malik, daripada Samurah bin Jundub. Ini satu bentuk riwayat hadis orang panggil wijadah. Dia kata wajadtu fi kitabi abi, aku dapati dalam kitab ayah saya, dalam kitab ayahku, aku dapati. Dia tak dengar sendiri ayah dia meriwayatkan hadis itu, tapi dia kemudian dia buka tengok kitab tu ada dengan tulisan ayah dia lah, tak keliru. Bukan tulisan orang lain, tulisan ayah dia, dia kenal lah tulisan ayah. Tapi dia kata hadis ni aku tak dengar. Ini orang panggil terima hadis secara wijadah. Jadi wijadah ni setara mana kedudukan? Hak tu perlu dibincangkan. Kalau kita tengok di dalam kitab kita ni, Mu'adz bin Hisham dia kata, Abbas bin Abdul Azim berkata, daripada Ali bin Madini, dia kata, saya dengar Mu'adz bin Hisham berkata, ayah saya telah mendengar daripada Qatadah 10,000 hadis. 10,000 hadis. Qala, dia kata lagi, kemudian dia mengeluarkan kepada kami daripada kitab ayah dia tu, hak dia tulis daripada ayah dia, nahwan mimma qala, lebih kurang ataupun kira-kira supaya hak dia kata saat ni lah, maknanya 10,000 hadis. Faqala, dia kata, hadza sami'tu, hak ni hak saya dengar daripada ayah saya. Wa hadza lam asma'hu, hak ni pula saya tak dengar. Tu dia. Faja'ala yumayyizha, dia terus mana rayak kepada anak murid dia ni, Ali bin Abdullah Al-Madini ni, dia rayak, hak ni hak saya dengar, hak ni dak. Tengok pula, hak ni saya dengar, hak ni dak. Maknanya hak ni hak dia dapati dalam kitab ayah dia saja, hak ayah dia catat. Walau bagaimanapun dia tahu ayah dia ni dengar daripada Qatadah kira-kira 10,000 hadis. Dengar, memang dia dengar. Bukan dia ambil gitu dengar orang lain kata, dak. Dia dengar sendiri. Apa sebab ulama kata gitu? Sebabnya cuba kita perhati. Satu, wajadtu fi kitabi abi, itu satu masalah wijadah. Yang kedua, walam asma'hu minhu, tidak semesti orang yang dapati dalam satu kitab tu mana dia dengar, kalau dalam tu tak mesti. Perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, qala Qatadah, dalam tu ayah dia tulis Qatadah berkata. Qatadah berkata tidak semestinya ayah dia, yang ni Hisham tu, dia dengar sendiri Qatadah kata. Qatadah berkata, sebab kita kata Abu Bakar berkata, kita dengar sendiri. Orang ni berkata, tidak mesti kita dengar sendiri. Jadi hak ni qala Qatadah ni, apakah hak ni termasuk dalam hak ayah dia dengar daripada Qatadah ataupun tidak? Ada dua kemungkinan. Tak apalah. Walau bagaimanapun, hak kita duduk hadap ni, hak kita duduk baca ni jelas. Mu'adz tu sendiri royak, dia kata dia tak dengar ni hadis ni. Dia tak dengar daripada ayah dia. Hak ayah dia kata Qatadah meriwayatkan daripada Yahya tu, adakah ayah dia dengar daripada Qatadah atau tidak? Ada dua kemungkinan. Boleh jadi dengar, boleh jadi tidak dengar juga. Dengan sebab itulah Al-Munziri dia kata hadis ini munqati', putus sanadnya.
Bila putus, dhaif. Sebab apa? Dia tak dengar. Dia tidak dengar. Kalau tidak putus dekat hak dia dengan ayah dia tu, ayah dia tu daripada Qatadah tak jelas juga. Sebab sini tak jelas ni. Hak ayah dia dengar kau daripada Qatadah, kau tidak. Mana putus, tak jelas. Ayah dia tidak kata aku dengar Qatadah berkata. Dia tak kata gitu. Dia kata Qatadah berkata. Ayah dia tulis. Mana ada dua tempat situ kemungkinan putus sanad. Tak kira lah mana-mana pun. Kalau putus, maka dia jadi dhaif. Dengan sebab itu, mengikut Munziri dan beberapa ramai lagi, dia kata hadis ini dhaif. Sebab apa? Munqati'. Tetapi ada juga orang yang mengatakan hadis ini tidak dhaif, tinggi sikit, hasan, dia kata. Apa sebab? Sebabnya walaupun dia tidak dengar, tapi wijadah ni boleh terima juga. Wijadah ni mengikut ramai juga ulama, dia kata boleh terima, asalkan dia yakin bahawa apa yang ditulis itu hak ayah dia. Macam sini, hak ni dia buktinya dia kata dengan tulisan tangan dia sendiri. Jadi tidak mungkin orang lain tiru sebab dia kena molek tulisan ayah dia tu. Bila ayah dia tulis, mana ayah dia ada riwayat, tetapi ayah dia tidak secara direct sebut kepada dia riwayat ni, tidak. Dengan sebab itu dia jadi kurang riwayat ini. Paling tinggi dia hasan sahaja. Hasan sahaja. Kalau mengikut ulama yang mengambil kira hak wijadah tu boleh dipakai juga dalam keadaan terjamin. Kalau ambil kira tu. Dan hak daripada Qatadah ni, ayah dia ni Hisham ni, dia dengar daripada Qatadah. Mana kita andaikan dia dengar. Jadi kalau dia dengar, bermakna masalahnya tinggal tempat wijadah tu saja. Jadi kalau wijadah tu setara tadi kita pakai, bolehlah. Tapi paling tinggi hasan, tidak boleh lebih daripada itu. Setengah ulama mengatakan tak boleh pergi hadis ni, dia tak naik sampai ke hasan, dia kena dhaif. Apa sebab? Sebab dia dalam masalah wijadah ni gini. Wijadah ni seseorang tu dia dapati kitab satu orang alim lah, perawi hadis lah kita kata. Macam dia ni, Mu'adh ni, dia dapati kitab ayah dia. Ayah dia tu perawi lah. Dia dapati kitab. Ayah dia tidak ijazahkan kepada dia. Ayah dia tidak meriwayatkan kandungan hak dalam tu. Misalnya di sini hak ni, hadis ni sekurang-kurang je. Walaupun hak lain tu dia adalah dengar daripada ayah dia, tapi hak ni dia jelas kata dia tak dengar. Jadi dia mendapati gitu semata-mata hak tu. Boleh dah ke dia riwayat? Boleh dah ke dia riwayat hadis itu? Setengah ulama kata boleh. Kata boleh tu kan, dia kata tak apalah, asalkan dia pasti hak ni betul-betul hak perawi hak dia ambil. Misalnya sini ayah dia, betul-betul ayah dia. Kalau dia yakin gitu, maka boleh. Tapi sebab kita kata tadi lah, paling tinggi hasan. Ada yang mengatakan tak boleh, dia kena ijazah sekurang-kurangnya. Kalau dia dapati dalam kitab ayah dia misalnya, sebelum ayah dia mati, ayah dia kata tu riwayat dia tu belakang tu dalam tu. Lepas pada ni, kalau kamu nak riwayatkan hadis-hadis ada dalam tu pun tak apalah, kata dia. Kalau dia kata lagu tu tak apa. Kalau tak jelas dia kata lagu tu tak ada ijazah, dan dia tidak dengar apa yang ada dalam tu dia tidak dengar dulu, tak boleh. Tak boleh riwayat. Apa lagi kalau dia nak kata akhbarana, haddatsana, tak boleh sama sekali. Dia kena kata aku dapati di dalam kitab fulan, tok guru ni ataupun ayah dia macam sini. Dia kena riwayat gitu. Sebab apa? Sebab tahap dia tu tidak serupa dengan akhbarana dan haddatsana. Apalagi dalam keadaan yang mungkin tulisan tok guru saat ni ditiru oleh orang lain. Ditiru oleh orang lain. Sebab tulisan ni walaupun kata boleh kena pun, boleh jadi orang boleh tiru. Orang hak pandai dia buat serupa tulisan. Bila serupa tulisan, boleh jadi keliru. Dan orang hak tulis saat ni, hak masuk saat ni, boleh jadi orang yang tidak bertanggungjawab dan orang yang ada maksud jahat. Hak asal, penulis hak asal macam sini, ayah dia ni Hisham ni, orang boleh katakanlah orang lain masuk tulis selit situ.
ataupun tulis di mana-mana bahagian di situ, sebenarnya tidak riwayat dia. Dia tak tahu menahu, mati dah. Ada tujuan yang tidak baik, tujuan tak molek. Dia masuk dalam kitab orang tu dia nak sebarkan benda pahaman dia saja, tapi dia guna nama orang. Boleh jadi berlaku. Dengan sebab itu ulama yang tak saya pakai wijadah ni, dia kata begitu, ada kemungkinan. Sebab tu tak boleh pakai. Hak ni tak boleh. Sebab kecuali kalau dia dengar sendiri. Kalau tak ada hak ni, tak ada hak tulis dalam kitab pun, dia boleh riwayat. Tidak mesti ada tulis dalam kitab, asalkan dia ingat. Hak ayah dia riwayat, tak apa, dia boleh riwayat. Dia boleh kata haddatsana, dia boleh kata akhbarana. Tapi hak ni jelas dia kata dia tak dengar. Bila dia tak dengar, dia tidak pasti tu. Cuma dia kata tapi tulisan tu tulisan ayah dia. Masalahnya ada kemungkinan orang tiru. Terutamanya sampai dulu ni perai ni, perai. Sebab itulah ulama-ulama mewakafkan hidup dia untuk hadis ni, nak jaga hadis. Pasal apa? Hak alik sana ni pun, hak jahat-jahat ni pun macam-macam cara dia, usaha dia untuk mengelirukan orang kemudian. Macam-macam lah usaha. Dengan cara dia jadi penyalin. Sampai dulu mungkin dia tak ada mesin cetak kan, dia pakai salin. Dia jadi orang Ju, jadi anak murid guru tu, dia pun salin. Dia salin, dia pakai salin sah, dia salin banyak. Hak sah tu dia tunjuk depan tok guru dia tu betul serupa lah. Ada lagi hak dia sifat, dia salin tu dia tambah hak lain. Tu bahaya. Bahaya. Ada kalau kita baca kitab-kitab rijal, ramai hak lagu ni, hak lagu ni. Tapi ulama-ulama kaji kesal, cuma kesal ni, pencuri ni, penyangok ni. Jadi akhirnya jumpa juga, tahu juga orang ni tak boleh pakai. Dia ni warak, dia ni curi, dia ni tambah dalam kitab orang. Dia royak benda-benda lagu tu. Itu sebabnya ulama tak boleh pakai wijadah. Tapi ada yang nak pakai tu paling tinggi pun hasan, tidak lebih daripada itu. Tak apalah. Dengan sebab itu Hafiz Ibn Hajar, seorang ahli hadis yang besar ni, dalam syarah Nukhbatul Fikr, dia kata wa kadza ishtaratu al-idhn fil wijadah wa hiya an yajida bi khattin ya'rifu katibahu fayaqul wajadtu bi khatti fulan wa la yasughu fihi itlaqan akhbarani bi mujarrad dhalik illa in kana lahu minhu idhnun bir riwayati anhu wa atlaqa qaumun dhalika faghalitu. Itu dia Hafiz Ibn Hajar kata, ulama-ulama mensyaratkan izin dalam wijadah ini. Maknanya ayah dia masa sini, ayah dia kata, ayah izinlah kamu meriwayatkan apa yang ada dalam kitab ayah ni, walaupun ayah tidak semua telah baca di hadapan kamu, telah menyampaikan hadis itu di hadapan kamu, memperdengarkan hadis itu kepada kamu, ayah tak ada semuanya. Tapi hak tak ada tu pun ayah izinkanlah kamu meriwayatkannya. Kalau dia kata lagu tu, iaitu seseorang mendapati tulisan yang dia kenal penulisnya, dia kena kata saya mendapati tulisan fulan, berdasarkan tulisan fulan. Tidak harus dia mengatakan secara itlaq akhbarani, dia kata lagu tu tak boleh. Semata-mata kerana dia jumpa lagu tu dalam kitab tu, dia nak kata akhbarani, tak boleh. Kecuali kalau ada izin untuk meriwayatkan apa yang terdapat dalam kitab tu, baru boleh. Dia kata akhbarani, baru boleh. Kalau tidak, tak boleh. Setengah-setengah ulama, dia kata setengah-setengah orang menyebutkan boleh ni secara mutlak, kata dia, walaupun tu asal tu tak izin. Fagal itu mereka tersilap, kata dia, silap. Maknanya hak betulnya seperti ni. Jadi di sini dia tidak jelas, dia tidak kata ayah saya izinkan kepada saya meriwayatkan semua ada dalam kitab dia, tak ada. Cuma dia ayat hak ni hak saya dengar daripada ayah saya, hak ni hak saya tidak dengar dia ayat pada anak murid dia Ali Ibn al-Madini. Hak ni dia ayat dengan jelas dia tak dengar. Dia tidak ayat walaupun dia tak dengar ayah dia izin pun dia tak juga. Bermakna kalau mengikut kaedah ulama kemah-kemah tu tak boleh pakai, dia dhaif hadis ini.
Dengan sebab itu dia kata dalam kitab kita ni pun ada muka surat 111 wa ammal amal bil wijadah fanuqila an mu'zamil muhaddithin wal fuqaha al malikiyyin wa ghairihim annahu la yajuz. Beramal dengan hadis yang diperolehi secara wijadah tadi dinukilkan daripada ramai muhaddithin dan fuqaha dalam mazhab Malik dan selain daripada mereka tidak harus, tak boleh pakai. Itu dia. Ini kaedah. Tetapi ada juga yang mengatakan boleh pakai. Dia khilaf lah. Dia khilaf. Seperti tadilah. Baiklah. Daripada Samurah bin Jundub bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu hadirilah zikir ataupun khutbah dan kamu duduk dekatlah dengan imam. Kerana seseorang tu kalau sokmo dia duduk jauh, akhirnya pas ke akhirat saya jadi jauh kemudian daripada orang lain, duduk belakang pada orang lain. Walaupun dia masuk juga ke dalam syurga. Maknanya hak Allah ke molek ni, molek kita tekanlah. Molek kita bergomolah hak Allah ke molek ni. Tapi bolehkah kita buat kesimpulan bahawa orang duduk alik belakang tu mestilah dia akan masuk dalam syurga lewat daripada orang lain berdasarkan hadis ni? Bolehkah? Tak boleh. Sebab apa? Kita ayat dah tadi hadis ni kedudukannya setara mana? Tak boleh. Sebab kalau begitu kita jadi akidah pula. Nak buat akidah ni hadis ni setara mana dulu? Setara mana dulu? Jadi oleh kerana hadis ni tak kemah, paling tinggi dia hasan saja, maka kita tak boleh beriktikad ataupun kita tak boleh sipung gitu. Mesti dah. Kalau hak mana duduk di belakang semua tu masa dia masuk dalam syurga lewat pada orang lain. Belakang pada orang lain. Tak boleh buat kesimpulan gitu. Hak tu serah kepada Allah. Serah kepada Allah. Kita tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Boleh jadi lagu tu keadaannya, tapi dari sudut lain dia lebih nak cepat masuk syurga, dapat syurga yang istimewa ni tidak semata-mata kerana hak tu saja, banyak lagi. Bolehlah jadi dia buat hak lain, hak cepat masuk syurga hak lain, amalan-amalan yang lain. Boleh jadi. Tetapi ada juga orang dia pegang sangat ni hak dhaif-dhaif ni. Jadi pegang tu macam sampai ke peringkat i'tiqad. Itu silap. Silap, tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya setengah-setengah kalangan kan dia gomo, dia ngatik la ilaha illallah ni berapa ratus ribu lah. Kira-kiranya masuk syurga lah dia bila dia mengatik gitu. Ada hadis, tapi hadis itu tidak kuat, tak boleh pegang. Tak boleh pegang percaya gitu, tak boleh. Hak lain dia tak buat. Hak lain. Misalnya kita kata dia tu kaya. Sepatutnya dengan kekayaan itu dia buatlah hak masyarakat yang semestinya dapat daripada dia tu sebagai orang kaya. Dia duduk ngatik saja, kira nak masuk syurga, biar boleh dunia akhirat. Sedangkan hak dia boleh buat je dia dalam dunia, hak dia boleh buat bui kepada masyarakat, hak susah, hak miskin, membangunkan masyarakat dengan duit dia tu, dia tidak buat. Jadi banyak perkara tidak semestinya kalau kita pegang hak tu satunya nak pegang, nak percaya, nak yakin gitu dapat tu. Tak boleh. Sebab hadis itu tidak kuat. Kalau ada pun supaya hak ni juga nak pegang dengan hak ni, nak masuk syurga dulu pegang hak ni saja, hak lain tak cara. Tak boleh lagu tu. Kena tengok keadaan kita tu orang lagu mana, keadaan kita. Kalau kita ni dikehendaki apa dia ahli ilmu, kena mengajar, kena royak, kena ilmu. Kalau tak royak tak boleh. Ada cara untuk kita saja. Jadi keadaan masing-masing orang lah. Hak cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarnya tidak begitu. Tidak begitu. Dan ini hadis ini ke mana-mana pun kita nak ambil kira walaupun tidak sampai ke peringkat akidah lah. Kita tidak nak buat akidah,
tetapi ada kebenarannya, bahawa sebab berdasarkan hadis-hadis yang lain pun ada, iaitu manusia ni tidak masuk syurga sekaligus. Ada masuk dulu, ada masuk kemudian, ada masuk lambat daripada orang lain. Memang ada. Itu memang betul. Dan ini tidak kerana lain, melainkan kerana amalan lah. Walaupun dia masuk syurga juga, masuk syurga juga, sebab dia orang Islam, masuk syurga. Tetapi masuk syurga juga, tapi tidak syurga yang istimewa, kita kata. Tidak syurga yang istimewa. Jadi nak tahu mana istimewa atau tidak istimewa tu berdasarkan hak Nabi royak lah, berdasarkan hak dalam Quran. Jadi syurga ni banyak macam. Tetapi orang hak masuk dalam tu, walaupun dia tu tidak sempurna pun, dia berasa puas hati dah. Tidak kata berasa kurang, tidak kata berasa kurang dia tu, puas hati dah dia. Cuma hak sebenar, hakikat sebenar ada lagi hak lebih, tapi dia tidak berasa. Tuhan buat jadi dia tu tak ada berasa deki, tak ada berasa terkilan, tak ada berasa terlepas, tak ada berasa kurang, tak ada. Tak ada berasa kurang. Dia buat lagu tu. Kira-kira je kalau kita nak banding lah, kalau nak banding dalam dunia lah, kita kata sepolemu lah, kita kata Tuhan buat dia tu tak ada deki dengan kita nak makan sekuk ke, nak makan jalemah ke. Tuhan bui dia tu pandai makan rupuk. Jadi rupuk dia nampak tu sebenar dah lah bagi dia je. Tak ada apa dah, tak boleh rupuk juga, kunyah tak kira. Setiap waktu duk kunyah tak kira lah. Tuhan buat lagu tu. Dalam syurga Tuhan boleh buat macam-macam. Jadi takut-takut kita kata dia masuk dalam syurga dah kurang, jadi dia kuasa kurang sebab dalam dunia ni kita senang dah juga, tapi tengok pada orang lain lebih senang lagi, kita pun kata alangkah baiknya kalau aku dapat lagu tu dah. Kita kuasa kurang lagi. Tidak lagu tu dalam syurga. Tidak. Nak pergi situ ya tak boleh pergi, sebab apa gini, jadi terhalang sebab dalam dunia juga sakoknya. Tidak gitu. Cuma Tuhan buat dia tu dalam keadaan dia puas hati. Walau bagaimanapun hakikatnya tidak sama. Tidak sama. Begitu. Babul imam yaqta'ul khutbah lil amri yahduth. Ini bab imam memutuskan khutbahnya kerana sesuatu perkara ataupun peristiwa yang berlaku. Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Buraidah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berucap di hadapan kami. Tiba-tiba mari Hasan dan Husain pakai baju merah. Budak ni, dua orang ni pakai baju merah, terus rebah, ya'thuran, tergelincir ataupun rebah dan bangun, rebah bangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun ambil dia, lalu buat naik atas mimbar. Fasa'ida bihima, naik di atas mimbar, buat naik budak dua orang. Kemudian dia pun kata, lepas tu dia pun seperti tadilah, seperti kita sudah terjemah tadi. Ini hadis yang penting, hadis yang penting yang ana tidak sebut dulu kan. Ana sudah tulis tentang anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilupa dan dipinggirkan itu, tak tulis ni. Kalau nak tambah ni boleh. Boleh tambah lagi ada. Iaitu beberapa perkara ana sudah ingatkan. Dalam hadis ni kita kena beringat, kalau sebut cucu Nabi kat semua Hasan Husain semua. Tak ada dah cucu hak lain. Ya, kau sungguh tak ada cucu lain. Ada kan? Kita sudah bincang dah tu, tidak perlu panjang, boleh tengoklah. Tulisan tu boleh tengok. Tapi ada juga dia sebut Hasan Husain tu yang betul. Tidak semua tak betul, tidak semua tak molek. Macam hak ni betul, hak ni betul. Bahkan dalam Tirmizi pun ada sebut ni. Tirmizi mengatakan Hasan gharib. Kemudian Tirmizi kata hadis ini kita hanya tahu daripada riwayat Husain bin Waqid. Tapi Husain bin Waqid itu adalah salah seorang perawi Sahih Muslim. Imam Muslim pakai dia, buat hujah dia, maknanya kuat. Kuat. Hak lain-lain tu tak ada apa, boleh pakai belakang. Maknanya kurang-kurangnya hadis ini hasan, boleh pakai lah.
Apa hak kita nak sininya mana? Hak kita nak perbincangan hak tu tajuk tu panjanglah. Hak kita nak sini. Cuba kita perhati mula. Hasan dan Husain pergi ni kan rebah kan bangun. Budak setara mana? Hak rebah hak bangun. Umur berapa? Tu ada. Sedangkan dulu kita sudah jumpa dalam bab apa ni? Dalam bab ittikhad. Dalam bab ittikhadil mimbar kan? Mengambil mimbar itu. Pada muka surat 74 pada muka surat 74, kat mana ada kitab ni boleh tengok. Muka surat 74, tengok bawah hasyiah nombor 3, ta'liq nombor 3. Wa fil khamis, Nabi SAW mengambil mimbar tu, buat mimbar tu, suruh orang buat mimbar pada tahun yang ke-8. Pada tahun yang ke-8 Hijrah. Ini menukilkan daripada Ibnu Sa'ad, ini pada tahun yang ke-7. Mimbar itu pada tahun yang ke-7 baru ada mimbar itu. Sebelum pada itu tak ada. Walaupun Anwar Shah Kashmiri kata mimbar itu ada pada tahun yang kedua, dan dia kata ada riwayat banyak, sampai 15 riwayat tentang adanya pada tahun yang kedua, tahun yang ke-4 hingga tahun yang ke-9. Maknanya dalam tahun-tahun ni ada beberapa riwayat, tapi lebih sahihnya tahun yang ke-7 ataupun yang ke-8. Sebelum pada itu tak ada mimbar. Baiklah, kita sudah bicara dah dalam di risalah itu bahawa hak betulnya Sayyidina Hasan dilahir pada tahun yang ke-7 Hijrah, bukan tahun yang ke-3. Seperti hak kebanyakan orang duduk sebut tahun yang ke-3. Husain lahir pada tahun yang ke-9. Kita sudah kemukakan bukti-bukti dia. Hak sebetulnya gitu, bukan pada tahun yang ke-4 ataupun pada tahun yang ke-5. Sebabnya kalau dia lahir pada tahun yang ke-8, tahun yang ke-3, yang ke-4, seperti dalam hasyiah, dalam syarah ni sebutlah. Dia kata lagu mana? Dia kata dia, pada muka surat 114, wa hadha alladhi qalahu al-qari mushkil. Al-qari kata mana juga rebah jatuh ni. Wal makna mereka jatuh tu jalan tu, bila jalan tu jatuh patah kecil lagi. Tapi dia kata apa yang disebutkan oleh Qari ni muskil, kata dia, sebab Rasulullah SAW mengawinkan Fatimah dengan Ali pada bulan Safar tahun yang kedua Hijrah. Ada juga ulama mengatakan pada bulan Rajab, dan dia duduk sekali pada Zulhijjah tahun tu. Hasan lahir pada pertengahan bulan Ramadan tahun yang kedua mengikut pendapat yang rajih, kata dia. Husain lahir pada tahun yang ke-4 Hijrah mengikut qaul yang rajih. Dan mimbar ni ada pada tahun yang ke-8 mengikut qaul yang rajih. Dia kata seperti tadi kita sebut. Kata setengah ulama pada tahun yang ke-7. Bermakna kalau ambil kira hak ni, sebab Nabi SAW ambil dia naik mana? Naik atas mimbar lah. Mana dia berucap atas mimbar tadi. Bermakna umur Hasan tu pada ketika itu lebih daripada 4 tahun. Dan umur Husain 3 tahun beberapa bulan, kata dia. Pada umur ni budak-budak kuat dah, kata dia. Kalau berjalan tak rebah dah, kerana kecil, kata dia. Ataupun kerana kurang kuat. Boleh jadi, kata dia, oleh kerana dia nak terima waktu tu, boleh jadi kata dia yang rebah tu kata baju tu labuh jirik jadi rebah. Tu dia sebut di sini. Wallahu a'lam, kata dia. Kita kata dak.
Hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kecek di saat akhir dah, pada tahun yang ke-10 dah. Kalau pada tahun yang ke-10 Hasan bermakna umur 3 tahun, Husain umur 1 tahun, nak sabarlah, duk rebah lagi. Dah pernah sabarlah, dukung dua-dua tu naik. Kalau sudah umur 7 tahun dah, besar benar tu dukung tu naik atas mimbar itu. Cara orang menyatakan kasih, menyatakan sayang, menyatakan mesra ni budak-budak kecil-kecil lagi, bukan orang sudah besar dah. Hak umur 7-8 tahun dah. Tidak lagu tu. Dengan sebab itu, berdasarkan selain daripada hak ni, inilah menunjukkan bahawa Hasan dan Husain tu masih kecil lagi. Masih kecil lagi. Selain daripada dalil-dalil yang telah kita kemukakan dalam risalah tu, hak ni adalah salah satu dalil. Nabi SAW pun ambil, dia buat naik. Dia pun kata sadaqah, sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Aku tengok dua orang ni, cucu dia ni, aku tak sabar, kata dia tengok. Lepas tu dia pun aku tebah semula. Maknanya hak benar sahabat hak pergi ambilnya kecil. Jadi dengan sebab itu kita kata Hasan dan Husain itu semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada, dia masih kecil lagi. Dengan sebab itu tak ada riwayat dia. Tak ada riwayat dia. Hasan pun tak ada. Serabut tak ada riwayat tu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Tapi Nu'man bin Bashir, ya kira-kiranya tahun tu lah juga. Rafi' bin Khadij, jangan ramai lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kecil pada tahun yang kedua lahirnya, dia ada juga riwayat. Ni tok dia sendiri tak ada riwayat. Dia tak ingat pun rupa tok dia. Hasan tak kira lah Husain tu. Husain tu tentu dah adik. Hasan tu dia tak ingat rupa. Dia terkena tanya pak dara dia. Dia kena tanya pak saudara dia. Lagu mana rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Syama'il Tirmizi disebutkan begitu. Itu telah kita sebutkan dalam risalah, menunjukkan bahawa Hasan dan Husain ini kecil lagi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata hak ni pada masa dia kecil ni, mana pada tahun yang ke-4 member tu tak ada lagi. Lagu mana? Member tak ada lagi. Pada masa tu peristiwa dia berlaku, nasabahlah rebah ni, muka dia kecil lagi. Masalahnya dia kata member pada tahun yang ke-8, waktu hak rajah. Kalau tahun yang ke-8 dia tu lahir pada tahun yang kedua atau pada tahun yang ketiga, besar dah tu. Tidak ada rebah lagu ni. Begitulah. Dan kita boleh terima ni riwayat ini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil Hasan dan Husain, apa cucu dia lah? Gak cucu dia lah besar-besar dah, tak ada dukung. Besar-besar dah lah. Jadi hak kecilnya hak ni, nak sabar. Boleh terima, boleh. Selesai masalah. Tapi kalau kita terima cucu ni pun besar juga, orang cucu lain pun besar juga, tapi Nabi SAW selalu hak ni saja, hak cucu lain tu tak cara, tak pernah sabar lagu tu. Cara Rasulullah SAW bukan pilih kasih lagu tu. Dia sayang support je cucu dia. Jadi nak tengok orang lain-lain lagi tu, tengok risalah tu lah. Kalau dah ada risalah tu cukup dah. Walau bagaimanapun ini salah satu, boleh ditambahlah sebagai salah satu bukti lagi menunjukkan Hasan ni kecil. Lahir pada tahun yang ke-7, Husain pada tahun yang ke-9, tu waktu lebih tepat. Waktu lebih tepat. Kemudian khutbah ni khutbah apa? Bukan khutbah Jumaat. Khutbah lain. Kalau khutbah Jumaat tak boleh nak buat benda-benda lagu ni. Kecuali kalau kita kata ni khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab setengah ulama mengatakan tak boleh. Dia boleh jadi batal khutbah. Boleh jadi batal. Dengan sebab itulah dalam kitab dia kata Sahibul Bada'i kata makruh kepada khatib bercakap hak lain pada ketika khutbah. Kalau dia buat juga tak batal khutbah dia. Tak batal, tidak membatalkan khutbah dia, kerana khutbah tu tidak semayang, kata dia. Jadi kalam orang, ucapan orang ni tidaklah membatalkannya. Walau bagaimanapun yukrahu, makruh, kata dia. Sebab apa? Sebab khutbah ni disyariatkan teratur.
serupa dengan benda-benda lain juga, serupa dengan azan juga, dan lain-lain. Jadi tak bolehlah memutuskan ibadat yang seumpama itu, kecuali kalau kalam itu merupakan amar ma'ruf, maka tidak makruh. Dia kata lepas tu dia sebut pula pendapat ulama banyaklah. Ada yang kata sekadar makruh saja, kok mana-mana makruh tu mestilah sekurang-kurangnya. Tapi ada hak tinggi lagi. Misalnya dia sebut ibarat Imam Syafi'i sendiri, dia kata wa idza khafa ala ahadin lam ara ba'san idza lam yufham anhu bil iman an yatakallam wa yumkinu an takun habis. Imam Syafi'i kata kalau dia takut, seorang yang sedang berkhutbah ni dia takut binasa ataupun mudarat kepada seseorang, saya berpendapat tak apa kalau orang tu tak faham kecuali dengan dia kecek. Orang tu bahaya ular dah di belakang dia begini. Kalau dia isyarat orang tu tak faham, jadi kalau dia kecek tak apa. Kalau tidak lagu tu tak boleh lah mana tu. Kalau tidak sampai ke peringkat tu. Kalau boleh isyarat, boleh faham. Apakah isyarat? Maknanya bagi Imam Syafi'i berat. Dalam mazhab Hanafi tadi dia sebut makruh. Mana ada makruh, ada lebih berat lagi. Kalau dia tidak faham dengan isyarat kecuali dengan kecek baru boleh. Itu pun kalau memudaratkan dia. Kalau saja nak kecek gitu tak boleh. Kalau khutbah Jumaat, kalau khutbah lain ucapan hak lain tu tak apa, tu lain ceritalah. Hak ni termasuk di dalam khutbah yang bukan khutbah Jumaat. Ataupun kalau kita nak kata khutbah Jumaat pun, ini cerita hak Nabi SAW, lain cerita dia, lain. Sekarang itulah wallahu a'lam. Akhiru da'wana alhamdulillah.